Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8 pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Rancangan Malaysia Pertama 1966 hingga 1970. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk rancangan pembangunan 5 tahun, terdapat 2 tahap. Tahap pertama daripada tahun 1956 hingga 1970 dan tahap kedua daripada tahun 1971 hingga 1990. Tahap pertama terdiri daripada 3 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua dengan Rancangan Malaysia Pertama. Manakala tahap kedua terdiri 4 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaysia Kedua, Rancangan Malaysia Ketiga, Rancangan Malaysia keempat dan Rancangan Malaysia kelima. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi iaitu Rancangan Malaysia Pertama 1966 hingga 1970. Di bawah tajuk Rancangan Malaysia Pertama ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama adalah matlamat utama. Yang kedua, agensi pembangunan pertanian. Yang ketiga, agensi pembangunan perindustrian. Dan yang keempat, rumusan pencapaian Rancangan Malaysia Pertama. Baiklah, kita lihat yang pertama dulu, iaitu matlamat utama Rancangan Malaysia Pertama. Rancangan Malaysia Pertama merupakan rancangan 5 tahun pertama setelah penubuhan Malaysia. Ya, dia Rancangan Malaysia Pertama. Matlamat atau tumpuannya, yang pertama, integrasi nasional dicapai melalui program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat. Dia nak mencapai apa? Integrasi nasional melalui program pembangunan ke arah mencapai kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pembangunan bersepadu dalam semua bidang ekonomi. Pembangunan macam mana? Pembangunan yang bersepadu dalam semua bidang ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi pertanian dan perindustrian dipelbagaikan. Dia punya formula matlamat, itik bersepatu engkau. Itik merujuk pada integrasi, persamaan pada huruf I dengan T di tengah-tengah. Bersepatu merujuk pada bersepadu. Dan engkau merujuk pada ekonomi, persamaan pada huruf I dengan K di tengah-tengah. Jadi apa formula matlamat utama Rancangan Malaysia Pertama? Itik bersepatu engkau. Itik tu apa? Integrasi nasional dicapai melalui program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat. Bersepatu tu apa? Bersepadu. Pembangunan bersepadu dalam semua aspek ataupun dalam semua bidang ekonomi. Engkau tu apa? Ekonomi pertanian dan perindustrian dipelbagaikan. Jadi formula untuk matlamat utama Rancangan Malaysia Pertama, itik bersepatu engkau. Okey, seterusnya kita lihat agensi pembangunan pertanian. Terdapat 6 agensi semuanya. Yang pertama Felda, yang kedua Felkra. Kalau ada Felda mesti ada Felkra. Yang ketiga Mara, yang keempat Bank Bumi Putera, yang kelima Pernas dan yang keenam Mardi. Baiklah, mula-mula kita lihat Felda dahulu. Felda ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Felda ni wujud daripada Rancangan Malaya Pertama lagi. Tugas dia adalah untuk membuka tanah baru secara lebih pesat lagi. Contohnya kemunculan pelbagai projek seperti Segitiga Jengka dengan Johor Tenggara. Ingat, tugas Felda ni adalah membuka tanah baru untuk pertanian dan pertempatan. Contohnya Segitiga Jengka dengan Johor Tenggara. Okey, yang kedua adalah Felkra ataupun Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara. Felkra diwujudkan untuk membantu Felda menjalankan pembangunan ekonomi luar bandar. Ya, Felkra ni lebih pada membantu Felda. Okey, yang ketiga Mara ataupun Majlis Amanah Rakyat. RIDA digantikan dengan Mara yang bertujuan membantu Bumi Putera dalam perdagangan dan perindustrian. Ya, bila ada pertanian tersebut kena didagangkan dan diwujudkan perindustrian. Antara strategi Mara, yang pertama membantu usahawan Bumi Putera. Yang kedua, menambah guna tenaga Bumi Putera. Yang ketiga, meningkatkan equity Bumi Putera.
Dan yang keempat, menyediakan kemudahan asas kepada Bumi Putera. Jadi semua ada berapa strategi MARA? Ada 4 strategi MARA. Membantu usahawan Bumi Putera, menambah guna tenaga Bumi Putera, meningkatkan ekuiti Bumi Putera dan menyediakan kemudahan asas kepada Bumi Putera. Okey, yang seterusnya, Bank Bumi Putera ditubuhkan. Tujuannya untuk menggalakkan penyertaan Bumi Putera dalam perusahaan dan perdagangan. Okey, yang berikutnya, Pernas ataupun Perbadanan Nasional Berhad. Pernah ditubuhkan untuk menggiatkan lagi penyertaan Bumi Putera dalam bidang tersebut, iaitu bidang perusahaan dan perdagangan. Dan last sekali, MARDI, iaitu Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. MARDI bertanggungjawab menjalankan penyelidikan. Nama apa Institut Penyelidikan? Jadi apa tanggungjawab dia? Menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan teknologi untuk meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah. Jadi ada apa tanggungjawab dia? 2. Yang pertama, menjalankan penyelidikan. Yang kedua, memperkenalkan teknologi untuk meningkatkan hasil pengeluaran pertanian kecuali getah. Ya, getah tak termasuk dalam MARDI. Okey, seterusnya tengok Agensi Pembangunan Perindustrian. Yang ni khusus untuk perindustrian sahaja. Okey, membangunkan sektor perindustrian melalui beberapa agensi seperti yang pertama, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, singkatannya MIDA, yang diwujudkan pada tahun 1967. Dan yang kedua, Lembaga Penasihat Tarif. Seterusnya, Akta Pelaburan diluluskan pada tahun 1969 yang berfungsi menggalakkan kemunculan industri baru. Apa guna Akta Pelaburan? Akta Pelaburan ni bertujuan untuk menggalakkan kemunculan industri baru. Yang nak melabur apa? Melabur dalam industri. Jadi semua ada berapa agensi? Ada 2 agensi. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ataupun MIDA. MIDA tu adalah dalam sektor perindustrian. Dan yang kedua, Lembaga Penasihat Tarif. Okey, yang terakhir, rumusan pencapaian rancangan Malaysia Pertama. Pertumbuhan ekonomi negara yang memberansangkan semasa rancangan Malaysia Pertama terbantuk kerana 2 sebab terbantuk. Yang pertama, berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, masalah perpaduan masih belum dapat dibendung. Jadi dasar ekonomi baru diperkenalkan sebagai rancangan pembangunan negara jangka panjang untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Ya, rancangan pembangunan Malaysia pada tahap pertama ni terbantuk kerana apa sebab? 2 sebab. Peristiwa 13 Mei 1969 dan membuktikan perpaduan kaum masih belum dapat dibendung. Okey, kemudian kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 daripada SPM 2010 sampai 2019. Warna merah tu SPM sebenar, warna kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 sampai 2019 direct naik. Iaitu selama 7 tahun naik. 2020 berkemungkinan lagi akan naik dalam soalan struktur. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 8. Semua tajuk-tajuk bab 8 tolong bagi perhatian. Manakala SPM ulangan yang warna kuning tu, 2014 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik, 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur juga. Baiklah, bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang dia punya trend lah. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik, 2014 naik, 2015 naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan besar akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 8. Baiklah, kita lihat seterusnya analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Rancangan Malaysia Pertama. Setakat ni daripada 2010 sampai 2019, rancangan Malaysia Pertama tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk rancangan Malaysia Pertama. Berkemungkinan yang sangat besar pada tahun 2020 akan ditanya dalam soalan struktur. Baiklah, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat soalan A. Soalan A ditanya, nyatakan matlamat rancangan Malaysia Pertama. Apakah anda soalan? Matlamat rancangan Malaysia Pertama. Ada formula dah? Ada. Apa formulanya?
Itik bersepatu engkau. Itik pakai kasut siapa? Pakai kasut engkau. Bersepatu tu merujuk pada pakai kasut. Jadi formula untuk matlamat rancangan Malaysia pertama, itik bersepatu engkau. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman dah ada. Jadi jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi kat 1 roman tu tulis, integrasi nasional dicapai melalui program pembangunan berfokuskan kesejahteraan rakyat. Dan 2 roman tu tulis terus, pembangunan bersepadu dalam semua bidang ekonomi. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Iaitu 3 roman. Tambah dari itu 3 roman. Ekonomi dipelbagaikan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Dalam sejarah ni boleh bagi jawapan lebih. Sebab tu dalam sejarah pelajarnya digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Bagi je, tak salah pun dalam sejarah. Okey, soalan B. B1 roman. Dia tanya, jelaskan peranan agensi berikut dalam rancangan Malaysia pertama. 1 roman, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA. Tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 roman, 2 roman kan? Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA dalam rancangan Malaysia pertama ialah pembukaan tanah baru semakin pesat. Ada lagi tak? Ada. Wujud pelbagai program sepertinya rancangan Johor Tenggara. Okey, soalan B2 roman. Dia tanya, jelaskan peranan agensi berikut dalam rancangan Malaysia pertama, iaitu Majlis Amanah Rakyat. Jadi tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 roman, 2 roman kan? Jadi jawab dalam bentuk ayat. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Peranan Majlis Amanah Rakyat dalam rancangan Malaysia pertama ialah membantu Bumiputera dalam perdagangan. Selain itu, meningkatkan sektor perindustrian. Okey, soalan B3 roman. Jelaskan peranan agensi berikut dalam rancangan Malaysia pertama, iaitu Bank Bumiputera. Jadi ambil balik pembuka dekat soalannya. Peranan Bank Bumiputera dalam rancangan Malaysia pertama ialah menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam perusahaan. Selain perusahaan, iaitu perdagangan. Okey, kemudiannya B4 roman. Jelaskan peranan agensi berikut dalam rancangan Malaysia pertama, iaitu Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI. Jadi ambil balik dia punya pembuka. Peranan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI dalam rancangan Malaysia pertama ialah menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan hasil keluaran pertanian. Satu lagi dia buat apa? Dia memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah. Okey, dah last sekali soalan C. Apakah peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara? Tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 roman, 2 roman. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Peranan generasi muda dalam usaha membangunkan negara ialah menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, taat pada pemerintah. Lepas kedua, ketiga, koma, melibatkan diri dalam bidang ICT. Lepas ketiga, keempat, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Ada lagi tak? Ada, boleh tambah lagi. Lepas keempat, kelima, sedia berkorban untuk negara. Lepas kelima, keenam, menyokong semua dasar-dasar kerajaan. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.